Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam Bina Upaya Guru. Dan untuk episod kali ini, kita akan sama-sama membincangkan secara santainya tajuk Impak Kepimpinan Coaching dan Mentoring bersama dengan dua tetamu yang saya kira orang yang begitu tepat untuk sama-sama kita kupas tajuk kita pada hari ini. Baiklah, penonton-penonton di rumah bersama-sama dengan saya akan mulakan di sebelah kiri saya, iaitu Puan Asia Yaakob Han yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Konsultasi dan Runding Cara Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Puan Asia. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Dan di sebelah kiri Puan Asia, kiri ya Puan. Okey. Kita ada Puan Ainul Hidayah Abdul Rauf Al-Samawi yang merupakan Ketua Jabatan Konsultasi dan Runding Cara Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Puan Ainul. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini, menyentuh kembali kepada tajuk yang kita nak bincangkan hari ini ya Puan, impak kepimpinan coaching dan mentoring. Saya buka sedikitlah mukadimah tajuk kita pada hari ini. Sistem khidmat pembangunan organisasi sehenti Sentral Maya Integrasi Kepimpinan ataupun KOSMI lebih mudah disebut telah pun menjadi platform kepada pemimpin pendidikan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan pembangunan organisasi seperti coaching dan juga barisan coach Institut Aminuddin Baki IAB. Jadi KOSMI ini telah dibangunkan berdasarkan justifikasi untuk mensentralisasikan aktiviti-aktiviti KPO secara maya dan oleh coach IAB kepada barisan pemimpin pendidikan. Mungkin ramai yang macam tertanya-tanya, KOSMI, panjang pula nama, nak ingat apa dia KOSMI itu dan sebagainya. Jadi semestinya kepimpinan coaching dan mentoring ini memberi impak yang besar kepada pengetua dan juga guru besar atau PJB untuk mereka mendapatkan perkhidmatan konsultasi secara alam maya. Maklumlah sekarang ni kita dah pendigitalan, segala-galanya menerusi gadget di tangan, peranti dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama juga sistem KOSMI ni dapat menjimatkan masa, tenaga dan kewangan PJB itu sendiri. Jadi boleh Puan terangkan, soalan saya mungkin untuk Puan Asiah ya, boleh Puan terangkan apakah kepimpinan coaching dan mentoring yang kita sebut-sebutkan di dalam tajuk episod kita hari ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih Nisa. Baik. Kepimpinan coaching dan mentoring ini adalah kepimpinan yang mengutamakan sokongan dan juga bimbingan. Okay? Jadi sebagai seorang pemimpin yang melakukan coaching dan mentoring, dia akan mengelompokkan kaki tangannya kepada kelompok yang memerlukan coaching dan kelompok yang memerlukan mentoring. Okay, dan dia akan membimbing dan menyokong kelompok ini mengikut keperluan yang kelompok-kelompok tadi lah. Maknanya ini dijalankan secara berasingan, coaching dan mentoring. Tidak dilakukan sekali? Tidak. Dua-duanya ada kemahiran yang berbeza. Baiklah. Satu lagi soalan untuk Puan Asiah. Maksudnya dua kelompok ini dibimbing secara berbeza. Mungkin Puan Asiah boleh kongsikan dengan lebih lanjut mengenai apa yang telah dilakukan secara berbeza ataupun dibahagikan pada dua ini. Okey. Bagi kelompok yang berpengetahuan, ada yang ada kemahiran dan ada juga macam motivasi. Bagi kelompok ini, pemimpin akan melayaninya dengan memberi sokongan. Jadi dah bertukar keadaan tu daripada pemimpin mengarah dan kaki tangan melakukan. Tidak. Lebih kepada pemimpin menyokong apakah motivasi yang kaki tangan tadi ada, supaya kaki tangan tadi boleh melaksanakan apa yang dia nak buat tadi tu, dan pemimpin menyokong. Baik. Berdasarkan apa yang Puan Asiah dah kongsikan tadi, mungkin Puan Ainul boleh kongsikan apakah antara contoh-contohnya. Silakan Puan. Ya Nisa, sebenarnya ada saya berikan contoh di sini. Contoh paling mudah adalah seorang guru baru tapi dia hadir di sekolah. Dia memerlukan seorang coach ataupun mentor. Jadi guru baru ini biasanya akan menjadi coach ataupun menti kepada guru yang berpengalaman. Sama mata pelajarannya. Jadi kepakaran tadi itu dipindahkan kepada guru lama. Itu cara dia. Mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, bahasa Arab dan sebagainya lah. Jadi peranan coach ni ada perbezaan yang besar. Ini coach ni dia tak menunjuk ajar, tak menasihati, tapi dia mengoptimumkan potensi klien dia tadi. Dalam sukan pula ada perbezaan dia, walaupun kita dipanggil mereka coach, tapi dalam sukan ni dia berbeza dengan coaching kepimpinan yang diketengahkan oleh IAB. Jadi coach dalam sukan ada banyak persamaan dengan mentoring kerana mereka ni buat tunjuk ajar,
memberitahu, susun latihan. Baik. Kemudian ahli sukan ni juga menurut. Terus menurut semua dengan berdisiplin dengan tujuan perkembangan ahli sukan tersebut lah. Maknanya ada beberapa kumpulan berbeza yang menerima coaching dan juga mentoring ini. Baiklah, okey, bagaimana Puan boleh simpulkan perbezaan antara kumpulan yang menerima, kumpulan kepimpinan menerima latihan coaching dan juga mentoring ini? Mungkin saya boleh minta Puan Asia untuk jelaskan. Okey, kepimpinan coaching ni adalah sebenarnya untuk kita menyerlahkan potensi seseorang bagi memaksimumkan prestasi dia sendiri. Baik. Okey, jadi dia membantu mereka untuk belajar dan bukan mengajar mereka. Baik. Okey, jadi coach berperanan seperti cermin. Melalui coach, coach akan nampak potensi diri dia. Coach juga boleh berperanan seperti blind spot mirror. Blind spot mirror maknanya kita dapat menunjukkan dia potensi-potensi yang mereka ada yang mereka tak sedar. Tapi sebenarnya ramai antara kita yang kita tak sedar pun kan apa potensi dan kebolehan yang kita ada. Maknanya coaching dan mentoring ini akan membantu mereka lagi lah untuk mencungkil dan mengupas lagi bakat yang tersimpan mungkin jauh di lubuk dalam kan. Kita tak tahu, mungkin ini adalah orang kata apa, kebolehan kita. Saya nak tambah sedikit soalan, boleh ya Puan? Jadi adakah coaching dan mentoring ini dilaksanakan di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah? Okey, coaching dan mentoring ini sesuai di semua peringkat. Okey, di peringkat pengurusan tertinggi sampailah kita menyentuh kepada murid. Baik. Even di syarikat-syarikat besar, CEO juga memerlukan coach. Baik, betul. Even saya sendiri sekalipun mungkin masih memerlukan coach untuk membantu saya menjadi seorang host yang lebih baik contohnya. Baiklah, kita akan rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Anda masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Puan Asia serta Puan Ainul bagi berkongsi dengan lebih lanjut tentang tajuk kita hari ini, impak kepimpinan coaching dan mentoring. Berbalik kepada apa yang telah kita bincangkan setakat ini, saya sebenarnya berminat sangat nak mengetahui bagaimana seorang pemimpin yang bertindak sebagai coach, mereka membimbing pula coachee di bawah mereka hinggalah coachee mereka berjaya. Jadi apa tindakan ataupun tools, alat yang mereka gunakan di dalam orang kata apa, sesi coaching ini? Mungkin Puan Ainul boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Silakan Puan. Ya, boleh Puan Nisa. Jadi untuk seorang mentor ini, mereka ada pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang untuk digunakan ataupun dipindahkan pengetahuan tadi kepada seorang mentee. Manakala coach pula, dia mesti mahir dalam teknik penyoalan. Teknik penyoalan untuk mengeluarkan potensi diri klien tadi ataupun diri coachee. Tapi kedua-dua mentor dan coach ni perlu memulakan hubungan yang baik. Jadi dia perlu ada saling percaya, komitmen kepada antara satu sama lain kepada hubungan tadi. Dan sebagai seorang coach, seorang mentor, apa yang perlu mereka buat ialah melabur untuk berkomunikasi. Macam mana dia nak menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan mentor dia, dengan mentee dia, dengan coachee dia. Sebab saya percaya bila telah terbinanya kepercayaan, lepas tu kita berasa selesa kan. Kita orang kata apa, lebih mudah menerima mungkin kritikan, mungkin teguran. Itu sangat-sangat penting. Jadi bagaimana boleh menjadi penyoalan boleh menjadi alat yang sangat-sangat penting dalam yang digunakan oleh coach dalam mereka membimbing coachee-coachee di bawah mereka ni. Okey, mungkin Puan Asia boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, tadi kan macam Pak Ainul kata mentoring ni untuk orang yang nakkan ilmu. Okey, tapi untuk coaching ni dia untuk orang yang ada pengetahuan, dia ada kemahiran ya. Jadi kalau kita menyoal mungkin akan sebab tu kena mula dengan hubungan yang baik. Bila kita ada hubungan yang baik dan soalan kita adalah soalan yang menyokong. Soalan yang bila kita memberikan soalan menyokong dan merangsang pemikiran dan soalan itu akan menyebabkan dia berfikir. Dia nampak aha moment. Kan dia keluar macam ada lampu. Kan ada lampu-lampu kan. Dan apabila dia sendiri yang mencipta jawapan itu, maka dia percaya. Dia percaya pada jawapan dia dan dia
akan bertindak daripada idea dia sendiri. Baiklah, saya ada sebutkan yang saya mungkin masih memerlukan coach untuk menjadi contohlah bidang saya pencarian TV dengan lebih baik. Jadi Puan Asia atau Puan Ainur rasa adakah saya perlukan coach ataupun sebenarnya saya perlukan seorang mentor? Okey. Adakah Nisa saya bertanya ya? Ya, boleh. Okey, adakah Nisa rasa Nisa mahukan ilmu pengacaraan lebih lagi, ataupun Nisa rasa Nisa bukan ilmu yang Nisa nak dapatkan, tapi you nak kembangkan, you rasa you dah cukup ilmu, tapi macam mana? Saya rasa saya nak lebih mengembangkan lagi. Mungkin alhamdulillah pengetahuan dan pengalaman tu ada, tapi mungkin setakat itu saja. Bagaimana saya boleh bergerak ke depan lagi? Okey. Jadi sebenarnya saya perlukan coach atau mentor ya Puan? Okey. Bagaimana you bergerak ke depan lagi tu, you dah tahu tak bagaimana kaedahnya? Maksudnya daripada segi pengetahuan dah okey, kemahiran dah okey, tentang suara apa semua dah okey dah. So you don't need macam ilmu baharu yang tetapi you nak plan, betul tak? You nak plan macam mana you nak pergi lebih ke hadapan lagi. So mungkin Puan Nisa perlukan coach. Okey, mungkin lepas kita boleh cari coach untuk saya. Baiklah, nampaknya di dalam menjadi pemimpin sendiri bukan mudah kan Puan, untuk kita menjadi yang ada kemahiran, yang untuk menjadi mentor dan juga coach. Jadi saya percaya Institut Aminuddin Baki atau IAB ada menyediakan sokongan untuk membolehkan pemimpin-pemimpin pendidikan kita mempunyai kedua-dua kualiti ni, untuk menjadi mentor dan untuk menjadi coach. Bagaimana Puan Ainur? Ya, Nisa, memang kita ada IAB ni, Aminuddin Baki memang ada sediakan peranan. Jadi memang peranan IAB untuk melatih pemimpin ni. Jadi Jabatan Kursus Saya Cara di bawah Institut Aminuddin Baki telah menyediakan beberapa kursus dan latihan untuk pembangunan, dan antaranya adalah secara pembelajaran, kursus bersemuka dan bimbingan di lapangan. Di antara kursus-kursus adalah kursus pengurusan kepimpinan coaching dan mentoring, persediaan certified coach, dan malah kami juga menyediakan satu platform yang dinamakan tadi Cosmic. Ada dia Nisa sebut di awal segmen tadi berkenaan dengan Cosmic, untuk mereka mendapatkan coach secara dalam talian. Baik, percuma Nisa, percuma. Ya. Tak perlu bayar. Ini mesti lagi bayar. ramai lebih berminat. Mungkin saya pun berminat juga menyebut kepada dalam talian secara alam maya, pendigitalan di dalam bidang pendidikan maupun bukan sahaja pada murid-murid tetapi kepada peringkat-peringkat yang tertinggi juga semakin digunakan secara meluas. Bagaimana coaching dan mentoring ini memanfaatkan pendigitalan tersebut? Puan Asia atau Puan Ainur boleh kongsikan. Okey. Silakan Puan. So kita ambil contoh masa pandemik Nisa, di mana ramai kita terkurung. Pada masa tu sebenarnya ramai coach yang kaya raya. Saya bagi contoh seorang coach profesional, apabila dia nak coach seorang CEO, dia kena terbang daripada Malaysia pergi ke katalah klien dia ada dekat Australia. So dia akan ambil masa dan dibayar atas masa coaching dia, pergerakan. Tetapi dalam masa pandemik tersebut, dia tak perlu bergerak. Dalam satu hari dia boleh buat coaching kepada ramai klien dia. Jadi semasa pandemik itulah dia making money sebenarnya untuk profesional lah. Tapi kami di KPM kepada guru besar dan kepimpinan pendidikan, memang ini adalah satu perkhidmatan yang disediakan. Baik. Ini bermakna walaupun dalam keadaan kita terpaksa berkurung pun sebenarnya ia menjadi pemangkin kepada penggunaan pendigitalan yang lebih meluas, malah di dalam bahagian coaching dan juga mentoring. Kita akan rehat seketika. Penonton di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Tajuk yang saya bincangkan bersama-sama Puan Asia dan Puan Ainur hari ini ialah impak kepimpinan coaching dan mentoring. Saya nak tanya soalan kepada Puan Ainur. Jadi mungkin ramai nak tahu apa kesan yang mereka akan dapatkan. Apakah impak kepada mereka sekiranya mereka menyertai sesi coaching dan mentoring ini. Silakan Puan. Sebenarnya Nisa, pemimpin yang fokus untuk meningkatkan prestasi organisasi dengan mengamalkan kepimpinan dalam coaching dan mentoring, dia akan dapat 3 impak. Baik. Pertama, kepada
kaki tangan dia sendiri. Yang kedua kepada dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin, sebab dia dia juga sebagai seorang coach. Yang ketiga adalah kepada organisasi dia. Baiklah, maknanya impak ni menyeluruh kepada seluruh organisasi tersebut, maknanya daripada bawah ke atas ya. Ya, betul. Daripada diri kepada diri sendiri sebagai seorang coach. Daripada diri sendiri kepada kepimpinan orang anak buahnya dan juga secara keseluruhan organisasi. Baiklah, mungkin Puan Asiah pula boleh terangkan apa kesan-kesan yang dapat diterima oleh kaki tangan sesebuah organisasi tersebut yang mempunyai pemimpin yang mengamalkan kepimpinan secara coaching dan mentoring ini. Okey. Saya suka mengandaikannya katalah kita dalam sebuah organisasi itu adalah sekolah. Baik. Okey. Katalah seorang pengetua atau guru besar ni mengamalkan sesi kepimpinan coaching dan mentoring. So kita akan melahirkan keyakinan keyakinan dan meningkatkan harga diri di kalangan gurunya dan peningkatan ini juga akan selari dengan peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru. Okey. Dan itu akan membawa guru mengenal pasti, kalau digunakan coaching mengenal pasti apakah kelemahan dan juga peluang untuk dia tingkatkan dia punya potensi diri dia. Meningkatkan juga peluang mereka untuk menganalisis masalah yang mereka hadapi, menghilangkan rasa rendah diri dan kecewa dan kita akan ada persekitaran yang kondusif sebab tadi kita mula dengan hubungan yang baik hubungan yang baik dan saya sebagai guru saya dapat pemimpin yang menyokong dan tentunya saya rasa sangat selesa untuk pergi ke tempat kerja. Saya percaya apabila kita selesa bekerja di dalam satu situasi yang sungguh kondusif, kita sendiri nak memberikan yang terbaik kepada organisasi dan kepada kumpulan kita contohnya. Baiklah Puan Ano dah sebutkan tadi ianya membawa kepada impak diri sendiri. Diri sendiri seterusnya kepada kepimpinan, mungkin kumpulan-kumpulan kecil dahulu dan kepada organisasi keseluruhannya. Mungkin Puan Ano boleh kupaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Okay, baik. Tentang peningkatan ini kita lihat dari peningkatan kepada diri coach kepemimpin tadi itu sebenarnya dia pergi pada tahap peningkatan tahap kemahiran kendiri. Kemudian pembangunan profesional kendiri. Kemudian kepada kemahiran dalam membuat analisis dan menyusun strategi. Sebab dalam sesi coaching tu dia akan bertanya, akhirnya dia akan menjana pemikirannya, berfikir dengan lebih mendalam apa strategi-strategi yang dia akan gunakan untuk menyelesaikan suatu isu. Dan itu yang kata tadi melahirkan potensi diri seorang individu dalam coaching tadi. Seterusnya kepada organisasi. Bila satu individu tadi sudah terbangun duduk dalam satu organisasi, jadi kumpulan yang kecil tadi tu individu menjadi satu kumpulan yang besar. Jadi mereka ni semua daripada kaki tangan yang suka bekerja dan pengekalan kepada organisasi tadi tu akan lebih lama. Baiklah, saya percaya sesi coaching dan mentor ini tidak tertumpu kepada satu-satu kumpulan tertentu sahaja. Mungkin Puan Asiah atau Puan Ano boleh kongsikan dengan lebih lagi siapa lagi yang sepatutnya menggunakan kepimpinan coaching dan mentoring ini. Selain daripada pemimpin tadi tu, pemimpin yang menjadi coach dalam masa dia melaksanakan sesi coaching kepada pemimpin pertengahan dia, secara tidak langsung kemahiran coaching itu terbina kepada pemimpin pertengahan, akhirnya berjangkit kepada lapisan satu lagi, akhirnya berjangkit pada lapisan, dan akhirnya itu tadi pembudayaan coaching itu dapat dibangunkan dalam satu organisasi. Baiklah, umpama kita mencampakkan batu di permukaan air daripada satu tempat yang menerima tujahan batu tu, gelombangnya akan bergerak dan berkembang. Nampak tak? Saya punya perumpamaan tu, dah terbayang-bayang dah macam kita baling batu di tasik lah contohnya. Saya percaya sebenarnya daripada sekecil-kecil organisasi ataupun sekecil-kecil kumpulan yang ada pemimpinnya, mereka boleh mendapatkan informasi dengan lebih lanjut mengenai coaching dan mentoring ini. Mungkin ada yang berminat, Puan, nak tahulah kalau saya nak sertai bagaimana kan Puan kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana mereka nak sertai ataupun mendapatkan informasi lanjut tentang coaching dan mentoring ini. Okey, Nisa, kejayaan kepimpinan coaching dan mentoring akan bergantung kepada pengetahuan pemimpin dan juga warga organisasi dalam coaching dan mentoring ini. Okay. Jadi kegagalannya selalunya dalam organisasi ni gagal kerana
coaching dan mentoring tidak diorganisasikan secara rasmi dalam organisasi. Baik. Okey. Jadi IAB ada menawarkan banyak sokongan kepada pengetua pemimpin-pemimpin sekolah. Baik. Dan juga pemimpin pendidikan seluruhnya untuk mendapatkan meningkatkan kemahiran dalam kepimpinan coaching dan mentoring. Kita ada melalui pembelajaran, kita ada melalui kursus bersemuka, malahan kita juga ada sesi konsultasi yang boleh kita berikan untuk meningkatkan kemahiran. Baiklah, tidak ada alasan untuk kita tidak mendapatkan orang kata apa lebih banyak ilmu dan juga input untuk memajukan diri sendiri, seterusnya organisasi, kerana banyak cara seperti secara alam maya, secara bersemuka dan sebagainya. Dan memandangkan kita telah pun tiba di penghujung perbincangan kita hari ini di dalam Bina Upaya Guru, saya nak tahu harapan Puan Asia, harapan Puan Ainur berkaitan dengan topik apa yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Puan. Setiap individu ada potensi sendiri. Itu janji Allah. Semua manusia datang rezeki. So seorang pemimpin juga ada tanggungjawab untuk meningkatkan, memberi peluang kepada individu. Jadi pemimpin bukan mengeluarkan hanya kehebatan dia, tetapi pemimpin ada tanggungjawab untuk mengeluarkan kehebatan semua kaki tangannya. Jadi teknik kepimpinan coaching dan mentoring adalah salah satu tools yang sangat penting, tetapi perlukan kesabaran. Betul. Silakan Puan Ainur. Untuk saya lihat generasi sekarang ni macam Nisa, bukan generasi yang buat tunjuk begitu, tapi mereka perlu dibangunkan secara kreatif. Mereka dibangun secara kreatif, kemudian diberi peluang untuk menyuarakan bagaimana untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Proses tu adalah hak mereka untuk mencapai kepada matlamat. Jadi melalui proses kita laksanakan coaching, sebab kita bertanya dia bagaimana dia nak buat, bagaimana dia nak, apa yang mampu dia laksanakan, bagaimana situasi dia sekarang, apa lagi tindakan dia perlu laksanakan. Itu antara sebabnya penyoalan tu penting coaching. Jadi harapan saya kepada pengetua dan guru besar, di mana IAB telah menyediakan satu platform yang cantik untuk mereka mendapatkan sesi coaching secara dalam talian. Jadi mereka boleh dapatkan sesi coaching secara maya melalui para pensyarah coach IAB yang iktiraf. Setelah iktiraf, pelbagai sijil mereka dapat berlatih teknik tersebut, dapatkanlah sesi coaching tersebut secara maya dalam Kosmik. Jadi ini adalah peluang untuk kita sama-sama meningkatkan, orang kata apa, kita congkil lagi kebolehan dan juga kemampuan diri yang mungkin kita sendiri tak sedar melalui coaching dan juga mentoring. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Asia Yaakob Han yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Konsultasi dan Runding Cara Institut Aminuddin Baki, juga Puan Ainur Hidayah Abdul Rauf Al-Samawi, Ketua Jabatan Konsultasi dan Runding Cara Institut Aminuddin Baki. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton Didik TV KPM. Jangan lupa tonton saluran ini, berikan sokongan anda. Kita jumpa lagi di Bina Upaya Guru. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Didik TV KP